Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berbicara mengenai ex gratia, konglomerat dan abortify. Sebelum saya lanjut kepada topik kita hari ini, kita dengar pantun dahulu. Ha 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 hi hi hi. Burung merpati di dalam sangkar, baru sepunama dapat dijerat. Kalau kita rajin belajar, ilmu berguna banyak didapat. Dari hulu turun ke pekan, sampainya rosak di tengah hari. Kalau selalu ingatkan Tuhan, apa dipinta pasti diberi. Ex gratia. Permohonan ex gratia merupakan bayaran yang boleh dipertimbangkan meskipun ia merupakan tuntutan yang tidak mematuhi syarat-syarat kontrak dengan syarat terbukti kontraktor menanggung kerugian dan perbelanjaan tambahan yang disebabkan oleh kemungkiran kerajaan. Bayaran ex gratia yang boleh dipertimbangkan adalah di mana kontraktor telah gagal mematuhi prosedur tuntutan seperti memberi notis hasrat menuntut atau gagal mengemukakan tuntutan terperinci berserta dengan bukti-bukti bagi menyokong tuntutannya dalam tempoh yang ditetapkan di dalam syarat-syarat kontrak. Meskipun demikian, hendaklah dibuktikan bahawa sememangnya kerajaan telah memungkiri kontrak dan kontraktor terbukti menanggung kerugian dan perbelanjaan tambahan. Dalam hal ini, rujukan hendaklah dibuat terlebih dahulu kepada jawatan kuasa tuntutan untuk mendapatkan keputusan. Sekiranya jawatan kuasa tuntutan menolak tuntutan kontraktor atas dasar tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan di bawah kontrak dan sekiranya kontraktor mempertikaikan, merayu ke atas keputusan tersebut, maka pengurus projek boleh mengesyorkan bayaran ex gratia kepada CCP sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan dengan syarat kontraktor telah terlebih dahulu membuktikan kerugian yang dialaminya. Konglomerat. Dalam keadaan di mana dengan ketiadaan ikatan kontrak dengan kerajaan, kontraktor, pembekal, syarikat telah menjalankan kerja atau perkhidmatan di atas arahan kerajaan dan kerajaan telah pun mendapat manfaat sebagaimana wajarnya, maka tuntutan di bawah perkara ini boleh dipertimbangkan. Dalam hal ini kontraktor, pembekal, syarikat boleh memohon daripada kerajaan untuk mendapat bayaran setakat mana kerja telah dilaksanakan. Pengurus projek perlulah menilai kerja yang telah disiapkan atau barangan yang telah dibekalkan dan telah diambil milik oleh kerajaan. Satu laporan penilaian dan perakuan hendaklah disediakan oleh pengurus projek bagi tuntutan kontraktor, pembekal, syarikat yang antara lain mengandungi perkara-perkara berikut. 1. Asas tuntutan kontraktor, pembekal, syarikat. 2. Tahap kerja yang telah disiapkan atau barangan yang telah dibekalkan dan diambil milik oleh kerajaan atau perkhidmatan yang telah diberikan berserta dengan tarikh-tarikh berkaitan. 3. Surat menyurat atau bukti lain yang berkaitan. 4. Perkara-perkara lain yang difikirkan wajar. 5. Perakuan pengurus projek berserta asas pengiraan dan justifikasi sama ada wajar atau tidak permohonan kontraktor, pembekal, syarikat dipertimbangkan. Abortify perunding bagi yang tiada surat setuju terima SST. Dalam keadaan di mana perunding telah diarah untuk menjalankan perkhidmatan rundingannya dengan ketiadaan ikatan kontrak dengan kerajaan, cawangan, bahagian teknikal, seksyen disiplin berkenaan perlu menilai sama ada perkhidmatan rundingan yang telah diberikan adalah teratur dan memberi manfaat kepada kerajaan. Satu laporan penilaian dan perakuan hendaklah disediakan oleh cawangan, bahagian teknikal, seksyen disiplin berkenaan bagi tuntutan perunding yang antara lain mengandungi perkara-perkara berikut. 1. Asas tuntutan perunding. 2. Tahap perkhidmatan rundingan yang telah disediakan di mana lukisan-lukisan berserta dengan pengiraan kejuruteraan dan atau senarai kuantiti telah dibekalkan dan telah diambil milik oleh kerajaan berserta dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Dalam hal ini, perunding perlu bersedia memindah milik hak cipta perkara tersebut kepada kerajaan sebelum bayaran dibuat. 3. Perkara-perkara lain yang difikirkan wajar. 4. Penilaian dan perakuan cawangan, bahagian teknikal, seksyen disiplin berkenaan berserta dengan asas perkiraan dan justifikasi sama ada wajar tuntutan perunding dipertimbangkan. Abortify perunding di mana surat setuju terima kontrak formal telah ditandatangan. 1. Bagi abortify yang dituntut oleh perunding di mana surat setuju terima kontrak formal telah ditandatangan, tuntutan hendaklah disemak dan diperakukan oleh Jawatan Kuasa Penilaian Perunding JPP sebelum dikemukakan kepada lembaga perolehan untuk diputuskan.
2. Laporan penilaian dan perakuan pengurus projek pentadbir kontrak kepada CCP serta minit-minit mesyuarat yang berkenaan hendaklah diklasifikasikan sebagai sulit dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan. Meskipun demikian, pengurus projek pentadbir kontrak boleh memaklumkan kepada kontraktor keputusan kerajaan berserta dengan alasan-alasannya. 3. Semua perakuan CCP kepada Kementerian Kewangan berhubung rayuan LAD, bayaran ex gratia, kuantum merit dan abortif fee perunding yang tiada surat setuju terima berserta minit mesyuarat hendaklah diklasifikasikan sebagai sulit dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan. Keputusan Kementerian Kewangan yang berkenaan boleh dimaklumkan kepada kontraktor perunding pembekal secara bertulis tanpa mengemukakan salinan keputusan Kementerian Kewangan tersebut. Terima kasih kerana menonton hingga habis. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Akhir kalam hingga bertemu kembali dan jumpa lagi.